Kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, selamat datang kepada pelajar yang baru. Yang dari awak dah kira macam dari kelas lain kan masuk kelas ni, betul tak? Bukan, kiranya bukan pelajar yang baru, bukanlah yang baru belajar online kan. Dah lama dah belajar online, cuma kita tukar kelas masuk kelas saya. Selamat datang. Jadi untuk tahun ni, dalam setengah jam yang pertama kita akan buat algebra. Kelas saya setengah jam yang pertama kita akan buat algebra. Lepas tu jam setengah tu kita akan buat topik matematik yang SPM lah. Kata 5. Sambil tu boleh saya kenal tak? Okay, yang mana boleh buka kamera, sila buka kamera. Siapa yang baru ya? Sebab saya tak dapat nama siapa yang baru masuk tu. Aisyah ke nama? Boleh perkenalkan nama dan dari negeri mana? Saya nak panggil apa lagi satu nama panggilan. Lepas tu, okay, nama Aisyah binti Azhar dari negeri Selangor. Okay, selamat datang Aisyah. Rafiq ke? Rafiq. Nak panggil apa Rafiq? Panggil Rafiq Rafiq Darwish. Okay. Dari negeri mana Rafiq? Terengganu. Okey, selamat datang Rafiq ke kelas saya. Okey, nampak macam ada seorang lagi yang baru, Mia dan Mia. Mia dan Mia yang ni kelas pertama dengan kelas saya kan? Kelas pertama dengan saya, betul ke? Hai Mia dan Mia. Mia dan Mia boleh respon ke? Buka mic ke? Nak dekat chat pun boleh. Okey, Mia ni first time. So, boleh saya tahu nama? Nak panggil apa? Lepas tu awak dari negeri mana? Johor. Okey. Selamat datang Mia, Rafiq dan um, Mia. Panggil Mia ke Damia? Okey Mia. Okey baik. Ada lagi ke yang baru kat sini? Okey, kalau tak ada tak ada penambahan lain dah. Mungkin kalau ada pun mungkin
tak dapat hadir kot hari ni. Tengok dulu. Okey, tak apa. Okey, so macam biasa kita akan buat algebra lah. Okey, sekejap share screen. Okey, soalan untuk minggu ni. Kembangkan dan permudahkan. Okey, awak boleh buat soalan yang ni. Okey, boleh buat dulu. Nanti saya soal lah. Sambil tu nak tanya Aisyah, Rafiq, Mia. Sebelum ni dengan cikgu yang lepas, awak dah belajar sampai mana yang Mathematics Form 5? Bab 3 dah sampai bab 3. Dah masuk ke dah habis ke macam mana? Dah habis. Oh, laju. Okey. Okey, baguslah kalau laju macam tu, boleh laju. Kelas saya ni hari ni baru nak masuk bab 3. Okey, yang lain-lain kita get ready, kita nak masuk bab 3. Okey, soalan yang pertama, kita pergi, siapa nak mula dulu? Nombor 1, jawapan. Maybe saya datang, nombor 1. Tiga P negatif Sekejap. Semula apa dia? 3P 3P. Okey, 3P. tolak 7. 3P tolak 7. Yes, betul. Ia dapat daripada asalnya kita buat P tolak 7 tambah 2P. Okey, tengok ya. Mana yang lemah lagi algebra, sila tengok. Dekat sini kita buat P tolak ni. Negatif ni didarab dengan 7. Negatif 7 lah. Okey, negatif 7. Lepas tu negatif ni darabkan juga dengan negatif 2P. So negatif darab dengan negatif jadi positif. Okey, negatif darab negatif jadi positif. So positif 2P. Kemudian kita tengok yang ini P dengan P ni kan. Ni adalah sebutan serupa. Bila sebutan serupa, kita boleh tambah dia. Dekat sini, di sini kita ada 1P. Ni ada 1P. Sini ada 2P. Jadi kita ambil lah 1P tambah 2P dapat 3P. Dapat 3P. So yang ni kita bawa salin je lah. 3P tolak 7. Okey, nombor 2. Aman Azhan. Oh, Aman Azhan dah masuk ke?
Okey Rafiq. Belum lagi kot. Okey, Ahmad Jaimi nombor 2. Hijau jago. Hmm. Hmm. 3A kuasa 2 tolak 5. Okey, kita tengok Amal. 6A. 6A. Okey, tulislah kita salinlah balik kan. 6A. Okey. Tolak ni awak darabkan negatif 3A dapat negatif 3A. Negatif 3A. Lepas tu negatif ni, yang negatif ni awak darabkan dengan positif 5. Negatif dengan positif dapat negatif lah. Negatif 5 kan. Okey, bila kita ada yang sama ni, A sama A. So kalau tambah atau tolak, jawapan kita mesti sebutan yang sama juga. Jawapan yang kita dapat ialah dalam sebutan yang sama juga. Maksudnya, kalau sini A sama A, jawapan last tu mesti dapat A juga. Dapat A juga. So kita hanya ambil nombor je. Amal ingat kalau tambah tolak tau. 6A tolak 3A. 6 tolak 3. Dapat 3. 3A. 3A tolak 5. Betul lah Aisyah. 3A tolak 5. Macam contoh nombor 1 tadilah saya buat. P tambah 2P. P tambah 2P, 3P. Kita tak akan jadi 3P kuasa 2. Tak perlu. Yang tu, kalau yang kuasa 2 tu, bila mana kita darab. Kan awak ingat kan? X darab X. X kuasa 2. A darab A. A kuasa 2 kan? Tapi kalau A tambah A, mesti dapat 2A. 2A. Tak akan jadi 2A kuasa 2. Ingat Okey. Nombor 3. Nombor 3 lah. Lah Hanian. 3. Tolak 4P, tolak 3Q. Tolak 4P. Tolak 3Q. Okey, kita tengok. 3 darab dengan P. 3P. 3 darab negatif Q. Negatif 3Q. Kemudian tolak 7P. Tolak 7P. Okey, so lepas tu kita tengok yang mana sama tu lah. Sebutan yang sama. Ni P sama P ni kan. So kita just ambil nombor je yang dekat depan tu. 3 tolak 7. Dapat negatif 4. Betul lah negatif 4. Betul negatif 4. Lepas tu kita bawa salin negatif 3Q ni. Kita salin je lah negatif 3Q. Betul. So betul lah yang ni. Okey. Nombor 5. Okey, nombor 5 Muhaimin ada? Tak masuk lagi. Haziq. Tiga X tolak 3Y. 3X tolak 3Y. Okey, kita tengok. Betul ke tak 3X tolak 3Y?
Okey, 5 darab dengan X, 5X. 5 darab dengan negatif Y, negatif 5Y. Okey, kemudian negatif 2 ni awak darabkan dengan X. Yang ini awak darabkan dan awak hilangkan kurungan lah. Sebab kita darabkan dengan negatif 2 terus kan. Kita bawa negatif 2 pergi darab dengan X, so dah hilang dah kurungan. Jadi negatif 2X. Lepas tu negatif 2 ni juga awak darabkan dengan Y. Negatif 2 ni pergi darab dengan Y. So negatif 2Y. Macam tu. Okey, lepas tu kita tengoklah mana yang sebutan serupa. Sebutan serupa tu di mana yang huruf yang sama tadi saya kata. Huruf yang sama. X dengan X ini. Kalau Y sama Y. Ni Y sama Y. Mesti sama ya dua tu. Okey, so kalau kita tengok X sama X ni, nombor dekat depan dia ialah 5 dengan negatif 2. So 5 tolak 2 dapat 3. Okey, lepas tu untuk Y, negatif 5 tolak 2. Dapat negatif, negatif 5 tolak 2. Saya tak salah kira kan. Negatif 5 tolak 2. Ni salah ni Haziq. Negatif 5 tolak 2. Negatif 7. Negatif 7 lah. Betul tak? Saya tak salah kira kan? Negatif X tolak 7Y. Okey, nombor 5. Afrina. Tak ada. Afrina ada tak? Tak masuk lagi. Oh, okey. Afrina dia ada exam esok. Amira. Okey, Amira. Yes, Amira Farwiza. Okey, Alvin. M tambah 7N. Okey, kita tengok dulu. M tambah 7N. Okey, 4 darab dengan M, 4M. 4 darab dengan N, 4N. Negatif 3 darab dengan M. Negatif 3 darab N, negatif 3M. Kemudian negatif 3 pergi darab dengan negatif N. Negatif sama negatif. Positif. Positif 3N. Okey, kita tengok sebutan yang sama. M sama M dan N sama N. Yang tu. Okey. So, yang M ni 4 tolak 3. 4 tolak 3, 1. Okey, 1M. Betul? 1M. Lepas tu 4N tambah 3N. 7N. Yes, betul. M tambah 7N. Okey, nombor 6. Nombor 6, Aisyah. Nak bagi step satu-satu pun boleh je.
13K tolak 6. Okey, kita tengok 9K tolak 6 tambah 4K. 13K tolak 6, betul? Okey, kalau siapa ada nak tanya, siapa ada nak tanya terus tanya saya buat laju sikit. Nombor 7. Okey, Aman Azhan. 13M tolak 1. 13M tolak 1. Okey, 7M tambah 6M tolak 3. Tolak 3, Amal. 7M, okey, 3 darab 2M. Dapat 6M, betul? Lepas tu 3 ni juga awak darabkan dengan negatif 1. Dapat negatif 3. Okey, jadi jawapan kita ialah 13M tolak 3. 13M tolak yang 13 tu betul. Yang tambah tu betul. Tak ada M kuasa 2. Tak boleh lah. Careless tu tak boleh. Careless salah dah lah kan. Jangan careless. Nombor 8. Okey, nombor 8 Rafiq. Rafiq yang tak ada. Oh, Rafiq susah tu. Tak apalah. Ni Harith Akil dah sihat ke? Boleh ke nak? Boleh jawab nombor 8. Harith Akil. Awak okey? Dah sihat ke? Kalau awak dengar respon Harith. Okey. Nombor 8 ni kita bagi. Okey, Harith jawab. Okey, 10X tolak Y. Boleh? 10X tolak Y. Okey, 5 darab 2X, 10X. Tolak 5Y tambah 4Y. So, jadi jawapan kita ialah 10X tolak Y. Yes. Okey. Siap dah ke Harith? Dah. Okey, Alhamdulillah. Nombor 9. Nombor 9. Siapa lagi tak dapat? Okey, Rafiq Damia. Nombor 9, Mia. Boleh? Nombor 9, Mia. Nombor 10, Muhaimin. Nombor 11, Alwin.
Okey, nombor 9 boleh? Sekejap, nombor 9 tadi. Mia ada ke? Ke line tak okey juga? Mia terleh tu. Oh, tak apalah. So nombor 9 sebagai Kak Michelle. Michelle boleh dengar? Boleh respon nombor 9? Michelle tak dengar juga. Okey, tak apa. Siapa lagi? Okey, next tu. Next nombor 10 Muhaimin Muhaimin? Satu. Hello, Muhaimin. Alwin? 11. Okey, nombor 9 Nombor 9 jawapan dia ialah Q tolak 6P tambah 4Q. Tambah 4Q. Jadi jawapan kita ialah 5Q tolak 6P. Kalau siapa tak dapat jawapan sama, lepas tu kata kenapa jadi 5Q, apa-apalah. Macam tak faham lah kan kenapa dapat jawapan macam ni, boleh tanya saya, boleh PM personal saya. Ya, si Muhaimin nak bagi jawapan. C kuasa 2 tambah 3C. Okey, kita tengok. C kuasa 2 tambah 2C tolak 5C. Jadi C kuasa 2 tambah 3C. Yes, betul. Untuk nombor 11, Alwin ada nak bagi jawapan? Okey, jawapan untuk 11 ialah 3H tolak H kuasa 2 tambah 2H kuasa 2. Jadi jawapan kita ialah 3H tambah H kuasa 2. Pastikan awak dapat jawapan yang sama. Kalau tak dapat, cuba tengok balik jalan kira ni. Dan kalau tak faham, boleh tanya saya. Nak tanya sekarang boleh, nak tanya secara personal pun boleh. Okey, soalan seterusnya saya akan sambung next kelas lah. Okey, baik, kita masuk bab 3. Okey, bab 3. Bab 3 ni berkaitan pasal matematik pengguna. Berkaitan pasal insurans. So, awak pernah dengar tak perkataan insurans? Mestilah dah kan? Insurans, mesti pernah dengar kan? Tapi jangan pula insurans dengan ansuran, benda yang berbeza. Insurans dengan ansuran. Dua ni adalah benda yang berbeza. Okey, ansuran ni daripada perkataan ansur. Okey. Awak buat bayaran secara beransur-ansur, macam tu. Itu ansuran. Kalau insuran ni adalah perlindungan. Insuran ni adalah perlindungan. Okey. Jadi, bila kita kata dia perlindungan, dia boleh ada risiko lah. Dia boleh ada risiko. Risiko yang macam mana? Okey. Risiko ni, bila kita, daripada perkataan risiko tu sendirilah. Risiko tu dia macam lebih ke arah yang kerugian, betul tak?
Contoh risiko sakit. So maksudnya benda tu macam ke arah akan sakit lah. Kan dia macam ke arah merugian, ke arah kerugian gitu. Dia bukannya yang benda baik. Bila kita sebut risiko tu dia ke arah yang kurang, ke arah kekurangan, ke arah yang tak elok lah, macam tu lah kan. Sakit. Okey. Betul, kalau insurans ni dia berkaitan sakit, dapat duit. Jadi dia berkaitan perlindungan. Perlindungan. Awak sakit tapi nak buat rawatan, tak ada duit tapi dapat duit. Dapat duit daripada mana? Ini adalah yang kita akan bincangkan daripada syarikat insurans. Okey. Insurans ni ialah fungsi insurans ni ialah memindahkan risiko. Tadi kan saya kata risiko tu dia ke arah kerugian kan. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Kita tak nak sakit, kita tak nak tak ada duit, kita tak nak miskin, macam itulah. Jadi kita ni memindahkan risiko tersebut kepada memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi tempatan. Macam tu. Kepada organisasi insurans. Kepada organisasi insurans. Kepada syarikat insurans tu. Jadi kalau dari segi insurans ni kita akan guna kita akan guna term orang yang bayar insurans tu, kita akan guna term sebagai pemegang polisi. Pemegang polisi. Polisi tu apa? Polisi tu adalah insurans lah. Polisi tu adalah insurans. Pemegang polisi ni adalah pemilik insurans tersebut. Contohlah kan, contoh. Biasanya orang lelaki lah kan, contohnya ayah awak buat insurans. Jadi ayah awak tu adalah pemegang polisi. Ayah awak tu adalah pemilik insurans. Dan dia buat dengan siapa? Dia buat dengan syarikat insurans. Syarikat insurans tu dekat mana? Boleh tak bagi contoh syarikat insurans yang awak pernah dengar? Boleh tak bagi contoh? Apa dia syarikat insurans yang awak pernah dengar? Etika, yes, betul? Etika. Lagi? Ada lagi? Zurich Insurance. Betul? Ada pernah dengar juga Zurich Insurance. Trivago, alamak. Trivago tu apps yang search yang hotel tu. Etika, Zurich Insurance, sebab yang tu memang ada nama insurans lah. AIA Takaful, wow, bagus awak tahu benda tu. AIA Takaful. Saya pun baru je ambil dengan AIA. AIA Takaful, mana-mana yang letak nama as Takaful tu. Takaful apa-apa, etika Takaful. Takaful tu memang dia tu adalah syarikat insurans lah. Apa lagi? Prudential. Betul lah tu syarikat insurans lah tu. Okey. Kita guna istilah pemegang polisi untuk pemilik insurans dan untuk bayaran dia kan. Untuk bayaran dia tu dia bayar
dibayar berapa bulan-bulan tu kan. Okay, kita tak sebut bayaran. Bayaran bulanan ke, kita tak sebut macam tu. Kita sebut premium. Kadar premium. Kadar premium. Bukan kadar bayaran, tapi kita sebut sebagai kadar premium. Membayar premium. Okey. Membayar premium. Jadi pemegang polisi ni dia membayar premium kepada syarikat insurans. So, syarikat insurans ni akan membayar ganti rugi. Ganti rugi. Contohlah kan, kita ada banyak insurans ni. Contoh macam sakit. Sakit dapat duit tu kan. Sakit dapat duit. Contohnya, awak buat insurans penyakit kritikal. Kita ni kalau kita nak buat insurans, mesti buat sebelum benda tu berlaku. Jadi, contohlah kan, 2024. Okey, 2024 awak buat insurans. Lepas tu 2026 katakanlah. 2 tahun kemudian awak disahkan menghidap penyakit menghidapkan penyakit jantung contoh. Okey. Na'udzubillah lah. Okey, menghidapkan penyakit jantung. So, kalau awak dah buat insurans penyakit kritikal tu, so syarikat insurans akan bayar ganti rugi, akan membayar pampasan. Akan membayar ganti rugi atau pampasan untuk rawatan penyakit kritikal berdasarkan amount yang awak bayar, berdasarkan kontrak yang kita buat dengan syarikat insurans tu lah. Berapa? 200,000 kah? 100,000 saja ke? Macam tu lah. Yang tu bergantung kepada yang jenis polisi, jenis insurans yang ambil dan syarat-syarat dia. Okey. Fahamlah kan maksud dia ni dekat sini? Pemegang polisi bayar tu nama dia premium. Yang ini syarikat insurans tu bayar balik ke pemegang insurans ni dan dia bayar tu disebut sebagai membayar ganti rugi. Bayar ganti rugi apa? Ganti rugi sebab sakit tu. Contohnya kalau kemalangan, okey. Kemalangan, pemegang polisi ni tak ada duit nak baiki kereta ataupun nak kecederaan diri nak tu. So, syarikat insurans ni membayar ganti rugi kereta yang rosak macam tu. So, kita dah tak dari segi insurans tu kan, dari segi fungsi tu kita dah pindahkan risiko tu terhadap syarikat insurans tersebut. Ada soalan situ? Tak ada Okey. Okey, insurans ni kita ada 2 jenis. Insurans ada 2 jenis. Yang pertama ialah insurans am. Insurans hayat lah dulu. Okey, insurans hayat. Yang kedua ialah insurans am. Apabila kita sebut insurans hayat, apabila kita sebut sebagai hayat ni, okey, hayat tu bila mana ada kematian, ada hayat berkaitan dengan manusia. Berkaitan dengan manusia. Jadi dia ni boleh kata kematian, penyakit kritikal, berkaitan hilang upaya. Hilang upaya sebab apa? Jadi kemalangan ke apa, jadi cacat kan, hilang upaya. So, dia ada insurans dia lah kalau dia buat macam tu. So, insurans am tu basically dia berkaitan pasal manusia lah. Dan kalau yang satu lagi ni insurans am. Okey, yang ni berkaitan harta benda. Okey, berkaitan harta benda. Contohnya semua kenderaan atas kenderaan di Malaysia ni lah, okey, semua akan ada insurans motor. Insurans motor.
Insurans motor. Kalau tak buat tak boleh. Kalau kena tangkap kena bayar, kena denda macam tu. Kena ada insurans motor. Insurans motor. Setiap kenderaan yang berenjin, motor, kereta, lori macam itulah. Basikal tak perlu. Yang kenderaan yang berenjin. Lepas tu insurans motor, yang kedua insurans kebakaran. Kebakaran. Okey, kebakaran. So kebakaran ni apa-apa yang berkait dengan kebakaran, letupan, apa lagi? Kilat. Kebakaran, letupan, kilat. So kilat tu dia boleh menyebabkan kebakaran juga. Kalau tak jadi kebakaran pun, so maksudnya kena kilat dah rosak ke apa, rumah ke apa, boleh claim insurans kebakaran. Jadi dalam insurans kebakaran ni juga, saya letak sini kilat, letupan, kebakaran. Okey, bawah insurans kebakaran kita boleh tambah juga bencana alam. Bencana alam jadi untuk bencana alam ni kita tambah sebagai insurans tambahan. Kita akan ada bayaran premium tambahan lah. Yang ni kena ada premium tambahan. Kalau nak ambil insurans yang termasuk bencana alam, contohnya tsunami, banjir. Kalau rumah kena banjir, kalau awak ada insurans, so awak boleh minta dengan syarikat insurans tu. Kan, best lah kan? Tak perlu rosak apa-apa sebab banjir, boleh claim. Ada nak tanya ke setakat ni? Tajuk ni dia kena banyak baca sikit. Part 3 ni kena banyak baca. Sebab yelah dalam buku teks awak pun memang dia banyak ayat kan. Memang kena baca. Lepas tu insurans perubatan dengan kesihatan. Dan kesihatan. Okay, bila mana kita kata perubatan dan kesihatan ni, dia apa? Ubat-ubat, ubat-ubatan, apa lagi? Pembedahan. Kalau ada buat pembedahan. Lepas tu mungkinlah dia ada jugalah yang cover penyakit kritikal kalau ada ambil sekali lah. Penyakit kritikal, apa lagi? Hilang upaya. Okey. Seterusnya insurans kemalangan. Insurans kemalangan. Ni, insurans kemalangan. Yang ni memang berkait dengan kemalangan je. Yang memang berkait dengan kemalangan je. So, kemalangan antara dua kereta. Contohlah insurans kemalangan. So, insurans kemalangan yang awak ambil tu cover apa? Adakah termasuk kerosakan kereta, kerosakan dengan rawatan untuk diri sekali ke? Macam mana? Yang tu bergantung kepada kontrak terma dan syarat insurans tu lah yang diambil. So, itu adalah insurans kemalangan. Apa-apa yang disebabkan oleh kemalangan. Contohnya kematian, hilang upaya, cacat disebabkan kemalangan. Hilang upaya, lepas tu apa? Kematian disebabkan kemalangan. Okay? Ataupun rosak harta benda disebabkan kemalangan. So, dia di bawah insurans kemalangan. Okay? Yang seterusnya adalah insurans perjalanan. Pernah dengar tak? Siapa pernah ambil insurans perjalanan? Tak tahu. Mungkin tak perasan kot pernah ambil. Macam ni. Pernah tak pergi overseas?
Siapa pernah pergi overseas? Pernah. Dekat mana? Ke mana? Thailand pun dikira overseas tau. Arab. Singapore overseas, yes. Insurans kalau sakit dekat luar negara kan, ya. So insurans perjalanan ni dia sakit dekat luar negara. Contohnya berlaku kemalangan sewaktu kita di luar negara lah. Berlaku kemalangan ataupun berlaku kecurian. Kita hilang pasport, visa, hilang duit sekalipun. Jadi kita boleh claim. Kita ada insurans perjalanan kat situ. Hilang duit, hilang pasport. Hilang apa? Hilang bagasi, pakaian sebab kena ambil orang ke apa. Macam itulah. Kematian ke apa ke kan. Kematian, kecacatan. Yang berlaku sepanjang kita travel. Tapi kalau tak ambil insurans tu, kalaulah jadi, contohlah pergi Mekah lah. Okay. Contohlah pergi Mekah kan. Contohnya kalau awak mati di Mekah Madinah. Jadi kos kita nak bawa balik. Kos nak buat mati kat sana kan. Nak bawa balik lagi. Nak bawa balik jenazah. Nak bawa balik. Nak uruskan mandi ke apa ke kan kat sana. Mungkin nak balik tanam je. So benda tu memerlukan kos yang tinggi. Kalau ada insurans, syarikat insurans boleh cover benda tu. Kalau ada buatlah macam tu. So itu adalah insurans perjalanan. Kalau yang pergi dekat Thailand pun ada. Singapura pun mesti ada. Okey, seterusnya insurans tadi insurans haya, insurans am. Dua jenis tu lah. Satu lah itu jenis. Okey. Kita ada juga macam mana bolehlah yang ketiga lah. Yang ketiga ni insurans berkelompok. Sebenarnya insurans berkelompok ni sama je daripada insurans haya, insurans am ni. So insurans berkelompok ni dia diberi secara berkelompok. Contohnya dia diberi kepada pekerja dan murid. Basically dua ni lah. Pekerja kepada murid. Pekerja tu dia diberi kepada organisasi. Contohlah kan, selalunya kalau kita kalau dekat awak kerja kat swasta ke, pernah dengar kan SOCSO, EPF apa semua tu. Lepas tu ada insurans ke, benda tu lah yang cover. Benda tu lah yang cover kalau kita ada sakit ke, kalau kita ada, contohlah kan, sewaktu bekerja, kita dapat kemalangan sewaktu bekerja. Pekerjaan yang kita buat tu mungkinlah, kerja di kilang. Jadi kerja di kilang menggunakan mesin yang tajam. Katakanlah kita tercedera sewaktu melakukan kerja. Jadi insurans berkelompok tu kita boleh claim dekat syarikat tu. Kalau syarikat tu ada bagilah insurans berkelompok dekat semua pekerja dia. Tu dikatakan berkelompok. Dia bagi dekat semua pekerja dia. Macam tu. Okay. Untuk murid pun ada juga insurans berkelompok kepada murid. Yang ni untuk certain lah. Kalau awak nak tahu kan, yang murid ni kita ada dari segi kerusi roda. Kalau ada masalah apa-apa nak perlukan kerusi roda, so dia ada insurans kerusi roda, insurans kematian, ada jugalah.
kematian. Kalau apa-apa yang tu yang untuk lebih detail awak boleh tanya dengan sekolah. Kalau nak tahu insurans pasal murid lah, tapi nak cakapnya benda tu ada insurans berkelompok untuk organisasi pekerja dan satu lagi untuk murid. Contohnya dari segi kematian, hilang upaya dengan kerusi roda macam tu, allowance kerusi roda. Dapat duit untuk beli kerusi roda. Okey. Ada nak tanya? Okey, kalau awak nak tahu, insurans ni macam saya kata tadilah. Tak apa, boleh tanya je. Insurans ni, kalau macam saya kata tadilah, kita kena ambil sebelum benda tu berlaku. Contohnya insurans kemalangan, kena ambil sebelum kemalangan tu berlaku. Bukannya kemalangan berlaku dulu, lepas tu awak nak ambil, awak nak claim. Tak boleh. Dia kena sebelum benda tu berlaku. Apa lagi? Insurans perubatan. Insurans penyakit kritikal contohnya. Awak kena ambil daripada sekarang, so waktu tak ada lagi penyakit tu kena ambil. Bila dah ada penyakit, awak boleh terus claim. Bukannya dapat penyakit dulu baru buat insurans lepas tu claim. No, tak boleh. Syarikat insurans memang takkan ambil dah yang macam tu. Memang tak akan ambil dah orang yang dah ada sakit. Dia takkan tanggung dah lah, lagi ganti rugi lagi banyak. Kan? Lagi banyaklah syarikat tu kena bayar. So dia ambil yang orang yang belum disahkan sakit. Macam tu lah. Okey. So kita tengok dekat faktor yang mempengaruhi bayaran premium. So saya kata tadi bayaran premium tu bayaran. Jadi okey, faktor yang mempengaruhi bayaran premium, yang pertama ialah jenis insurans lah. Jenis insurans. Kalau insurans perjalanan, jaranglah kan berlaku hilang pasport, hilang duit, benda macam tu. Kalau kita keluar negara, benda tu jarang berlaku, macam possibility tak sangat. Jadi so mungkinlah insurans tu rendah sikit. Kalau insurans penyakit kritikal contoh. Insurans penyakit kritikal kalau nak buat rawatan jantung, contohlah rawatan jantung. Jadi kalau jantung tak adanya rawatan yang bernilai 1,000, 2,000. Rawatan buah pinggang contohnya tak adalah nak buat kos 1,000, 2,000 kan. Mesti 100,000, 200,000 dah untuk satu kos rawatan. Jadi bayaran premium, kalau syarikat insurans tu kena bayar ganti rugi banyak, kita pun kena bayar banyak juga premium dia. Tapi tak adalah sampai 100,000. Ada dalam 50%, separuh ke macam mana. Tak adalah sampai 100. Contohlah kita deal dengan syarikat insurans tu 100,000. Kita tak akan bayar 100,000 pun. Bayar dalam 50% macam tu je lah. Tapi nak cakapnya, jenis insurans tu yang mempengaruhi harga kita bayar tu. Premium yang kita bayar tu. Kalau contoh penyakit kritikal dengan kemalangan ni lah. Penyakit kritikal dia akan tinggi sikit. Kalau kemalangan dia possibility jarang berlaku. Kalau berlaku pun, contoh rosak kereta. Kereta berapa je? Kalau nak baiki maybe 2-3 ribu. Sekali baiki. Macam tu je lah. So dia jenis insurans. Dan satu lagi, jenis insurans dan jumlah pampasan tu lah. Jumlah pampasan yang syarikat nak bayar banyak. Jumlah ganti rugi pampasan tu.
pampasan lah. Dia tak bayar ganti rugi lagi, benda tu belum berlaku. Okey, yang kedua, umur. Umur Umur ni semakin tua, semakin meningkat umur, semakin tinggilah premiumnya. Sebab tu orang suruh ambil, orang yang takaful ke apa ni kan, suruh ambil waktu muda. Sebabnya apa? Semakin kita tua, semakin tinggi premium dia. Kenapa? Sebab, tulis ini, umur meningkat, premium pun meningkat. Ada nak tanya ke? Macam ada bunyi suara-suara. Tak ada. Okey, bila umur meningkat, premium bertambah. Bayaran tu bertambah. Kenapa? Okey, kerana jangka hayat semakin pendek. Jangka hayat hidup kita tu semakin pendek. Contohlah kita ambil penyakit kritikal lah pun contohlah kan. Kalau awak ambil masa muda jarang orang kena penyakit kan. Macam itulah. Kalau awak ambil masa tua, kena tinggi sebab possibility tahun depan kot dah kena penyakit stroke ke apa ke. Itulah. Tahun depan dah kena penyakit stroke contoh. So maksudnya kita tak boleh nak ambil waktu tua. Kena ambil waktu muda. Kalau ambil waktu tua, premium dia bertambah. Sebabnya, ialah syarikat pun nak kena bayar banyak lah kan. Untuk rawatan ke apa-apa. Okey, yang ketiga ialah pekerjaan. Ada nak tanya ke? Pampasan tu apa? Pampasan tu berapa yang syarikat tu bagi. Berapa yang syarikat tu bagi. Kalau berlaku apa-apa. Boleh faham? Pampasan tu macam duit, yes. Pampasan tu adalah duit lah. Pampasan tu adalah duit. Contohnya insurans penyakit kritikal. Okay, so kita deal dengan syarikat insurans tu, pampasan kita nak berapa. Adalah syarat-syarat daripada syarikat insurans tu kan. Pampasan 100,000 ke, 200,000 ke, macam tu. Yes, kalau cedera boleh claim pampasan tu. Kalau ada penyakit kritikal, macam insurans penyakit kritikal. Kalau tiba-tiba kena penyakit kritikal, so claim duit tu. Claim pampasan tu. Itu maksud dia. Sebab kan kita nak simpan duit, tak ada duit. Nak simpan sampai 100,000, 200,000 kan. Kita tak ada duit nak simpan banyak tu. Kita nak, kalau kita simpan pun 100,000 sebulan lah kan. Tu pun lambat lagi. 1,000 sebulan, setahun baru setahun 1,000 darab 12,000. Banyak tahun lagi nak simpan sampai 100,000. Contohlah 100,000. Banyak tahun lagi. Sebab tu kita buat takaful, buat macam tu insurans ni. Okey, seterusnya pekerjaan. Pekerjaan ni pekerjaan yang mempunyai risiko yang tinggi. Pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi, maka premium pun tinggi. Risiko tinggi yang macam mana?
Contoh tadi lah, bekerja di kilang. Contoh orang yang bekerja di kilang dengan orang yang kerja kerani di pejabat. Kilang yang pakai mesin dengan kerani di pejabat. So, agak-agak yang di kilang dengan kerani tu mana yang lebih berisiko untuk cedera? Mestilah dekat kilang kan. Jadi, bila dekat kilang, dia ada risiko yang tinggi. So, syarikat insurans tu nanti akan membayar pampasan dekat dia kan. Jadi, pampasan pun akan tinggi lah. So, premium pun akan tinggi. Boleh pekerjaan. Kalau polis. Mungkin bergantunglah kot polis yang dekat mana. Dekat office ke atau polis apa? Dekat apa orang panggil? Dekat laut lah. Tak ingat apa. Tak my term dia. Dia bergantung. Polis yang macam mana? Kerja dia tu macam mana? So kita kena bagi maklumat tu dekat syarikat insurans tu. Tapi kalau polis tak adalah tu sangat. Risiko tak ada tu sangat. Premium okey je. Tapi apa-apa kena syarikat insurans tu lah. Kalau nak ambil nanti kena tengok kepada bayaran premium dia. Boleh banding-bandingkan antara banyak-banyak syarikat insurans. Okey, yang keempat ialah kesihatan. Kesihatan. So, kalau kesihatan tu macam lebih kurang umur tadi juga. Kalau umur jangka hayat semakin pendek kan mudah dapat jantung ke apa. Kalau offshore dikira juga tak? Dikira lah. Dikira risiko tinggi jugalah tu. Kan risau juga kan kalau kita dekat laut, dekat bahaya juga dekat situ. Dia ada risiko yang lebih bahaya daripada polis yang berada di pejabat balai polis. Macam tu. Ada risiko dia lebih tinggi. Okey, kesihatan. Dari segi kesihatan, orang yang dah ada penyakit lah. Yang orang yang mempunyai sejarah kesihatan. Okey, orang yang mempunyai sejarah kesihatan. So, premium dia akan tinggi. Sejarah kesihatan tu, dia adalah dalam maklumat doktor tu kan. Orang ni telah disahkan penyakit jantung. Orang ni telah disahkan ada buah pinggang, sakit buah pinggang. Jadi kalau dia nak ambil juga, syarikat selalunya tak nak ambil. Tapi kalau dia nak ambil juga, premium dia akan sangat-sangat tinggi. Macam tu. Sebab dia dah ada penyakit kan. So bila-bila masa sahaja dia dia boleh mati ke apa, na'udzubillah. Macam tu lah. Jangka hayat dia boleh pendek. Jadi bila dah tahu kan dia memang dah sakit kan. So syarikat insurans pun memang kena bayar lebih dekat dia. Sebab tu premium dia tinggi. Okey, seterusnya ialah jantina. Jantina, okey. So untuk jantina ni lelaki lebih tinggi daripada perempuan. Premium lelaki lebih tinggi daripada perempuan lah. Kenapa? Sebab perempuan selalunya duduk rumah. Kalau kerja dekat luar pun kerja yang tak berat sangat. Kalau lelaki, dia banyak tanggungjawab kan. Lelaki ni, kalau dekat sini kalau soalan dibagi sebab, berikan sebab kenapa
Apa? Kerana lelaki mempunyai lebih tanggungjawab. Lebih tanggungjawab nak cari nafkah ke apa ke kan. So dia kena keluar. Benda tu berisiko. Kena buat banyak kerja. Contohnya macam itulah. Dan satu yang terakhir ialah amalan hidup. So amalan hidup ni sama juga macam kesihatan tadi. Amalan hidup selalunya dikaitkan dengan perokok. So kalau perokok, of course lah, bila kita perokok, kita akan ada risiko untuk penyakit paru-paru ke jantung ke kan. So bila perokok ni premium dia tinggi. Okey. Faktor yang mempengaruhi bayaran premium. Ada soalan? Tak ada Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita ada dua kan, insuran hayat dengan insuran am. Kita masuk kepada insuran hayat dulu. Okey, untuk insuran hayat, formula. Okey, kita nak mula mengira. Insuran hayat kita nak kira bayaran premium dia ialah okey, nilai muka polisi, nilai muka polisi, nilai muka perlindungan dengan RMX darab dengan kadar premium. Kita nak cari premium, kita darabkan dengan kadar premium per X per RMX. X tu apa? Selalunya dalam soalan dia akan bagi tahulah. Apa ni? Jadual di bawah menunjukkan kadar premium per RM1,000. Macam tu. Kadar premium setiap RM1,000. Dia akan bagi tahulah jadual di bawah menunjukkan kadar premium untuk RM1,000. So maksudnya kita tahu X tu adalah RM1,000. Okey. Ni yang baru masuk hari ni kan? Aisyah, Rafiq, Mia, Adif seorang lagi baru masuk tadi. Adif, ada buku fokus ke? Awak masuk bila? Tahun lepas ke? Ada buku fokus ni? Ada cikgu, ada. Okay. Kalau tahun lepas ada lagi lah buku ni. Okay, ni adalah formula untuk premium yang tadi yang saya buat salin tadi. Okay, ni ada formula untuk insuran hayat. Okay, kita tengok contoh 2.
Contoh 2, jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans untuk pelancongan ke New Zealand. Oh, sekejap. Sekejap Ni adalah insurans perjalanan. Okey, tak apa. Sekejap ya, saya imbas dulu. Overall. Kita ada insurans hayat. Insurans hayat kita akan guna formula ni. Dan kita ada insurans motor. Insurans motor kita akan guna tarif motor. Yang ini, jadual ni. Ini adalah tarif motor. So, dia adalah polisi komprehensif, polisi pihak ketiga. Dia ada dua ni. So, lepas tu kita adalah formula untuk rumus premium. Nak kira insurans motor. Adalah. Yang ini awak cuma perlu ingat. Untuk Semenanjung RM26. RM26. Untuk Sabah Sarawak RM20.30. Okey, dalam buku tu awak boleh highlight terus. RM20.30 ni dengan 26 tadi. Highlight. Okey. Untuk lain-lain tu insurans perjalanan ke apa, tak apa, yang tu senang saja. Macam contoh nombor 2 ni lah. Dia bagi contoh yang pertama lagi kan, sebab insurans perjalanan tu simple je. Okey. Kita tengok dekat sini. Boleh baca dulu. Okey, Samsudin seorang wartawan yang perlu sentiasa berada di New Zealand kan? Ni. Untuk buat laporan. So, yang manakah sesuai untuk Samsudin? Pelan yang manakah? Adakah pelan pemegang polisi? Okey, pemegang polisi maksudnya Samsudin seorang sahaja atau dia dengan pasangan atau dia dan keluarga, maksimum hanya 4 orang. Okey, so dia kata Samsudin ni wartawan di New Zealand nak buat laporan. Seorang sahaja. Perlu sentiasa. So awak rasa yang mana yang perlu? Berapa ringgit yang dia perlu? Pelan yang berapa ringgit? Okey, pelannya 980 lah kan. Sebabnya dia kena ada di New Zealand setiap masa. Sentiasa perlu berada di New Zealand. Dia seorang sahaja. Pemegang polisi lah, tak ada pasangan, tak ada keluarga. So dia seorang sahaja. Seorang sahaja dan dia perlu sentiasa ada. So 980. Okey. Pelan pemegang polisi dengan premium tahunan maksimum 180. Untuk B, keluarga maharian seramai 6 orang terdiri daripada sepasang suami isteri. Okey, baca ayat dia. 6 orang suami isteri. Okey, dia kata 6 orang sepasang suami isteri. Maksudnya maharian dan isteri dia. 2 orang. Seorang abangnya, abang dia, okay, dan 3 orang anak. 4 orang dah kat situ. Jadi dia boleh ambil pemegang polisi dan pasangan 2 orang serta keluarga yang 4 orang. 6 orang kan.
ingin pergi ke New Zealand selama 8 hari. Okey, so 400 tambah 720 tu je lah kan. 400 tambah 720. Boleh ke ni? Ni 400 tambah 720 sahajalah. Ni 400 untuk dia maharian dan isteri. 720 tu untuk abang maharian dan anaknya 3 orang. Okey? Ada nak tanya? Kita tengok contoh 3 pula. Insuran hayat ni. Okey, insuran hayat. Jadual di bawah menunjukkan kadar premium bagi setiap 1,000 nilai muka insuran hayat yang ditawarkan oleh syarikat semarak. Ni ayat dia. Ayat dia, kadar premium bagi setiap 1,000. Setiap 1,000. Maksudnya, X kita ni ialah 1,000 lah. X kita ialah 1,000. Oh, sorry. Sekejap . Okey, baik. Kita sambung. Contoh 3. Contoh 3, hitung premium tahunan yang perlu dibayar oleh pemegang polisi. Okey, dia nak tahu premium. Okey, so Cik Nasuha berumur 31 tahun. Cik Nasuha berumur 31 tahun dan tidak merokok. Okey, dia tak merokok dan dia nak dapatkan perlindungan insuran hayat sebanyak 280,000. Perlindungan. Ni. Okey, perlindungan adalah pampasan. 31 tahun tidak merokok perempuan tidak merokok. Sini. 2.480. Jadi kita nak kira premium, tak ada masalah lah. Ambil je formula ni. Premium. Okey, premium. Apa ni Cik Nasuha ni ialah nilai muka polisi iaitu perlindungan. Nilai muka polisi itu adalah perlindungan iaitu 280,000. Okey, bahagi dengan RMS iaitu 1,000. Darabkan dengan kadar premium per 1,000. Okey. Bukan, kadar premium tu ambil daripada jadual tadilah. Jadual. Yang ini daripada jadual. Ni kan jadual kadar premium. So kalau daripada jadual ni, kita akan dapat 2.480 kan tadi. So darab je lah. Itu je. Darabkan 694.40. Boleh faham? Boleh? Saya Datun, Haziq, Nazhan.
Law, boleh lah. Amal Jaimi. Ya, okey, premium tak ada masalah lah. Kita guna formula ni je. Untuk insuran hayat. Okey, kita tengok B pula. B. B Encik Lai. Seribu tu dapat kat mana? Okey, 1000 ni berdasarkan daripada ayat ni lah. Jadual di bawah menunjukkan kadar premium bagi setiap 1000 nilai muka insuran hayat. Okey, jadual ni adalah kadar premium bagi setiap 1000. Kadar premium bagi setiap 1000. Maksudnya X kita ni adalah 1000. Ni daripada ayat ni kan. Kadar premium per X. Kadar premium per 1000. So X kita ni adalah 1000. Tapi untuk yang ni tak perlulah kita nak tahu kadar premium kan. Kita refer jadual. Yang RMX ni, X tu adalah 1000. Boleh. X tu ialah 1000. Dia berdasarkan ayat lah pada soalan. Kadang-kadang 1000, kadang-kadang 100. Bergantung kepada soalan. Okey, B. B Encik Lai berumur 34 tahun. Okey, 34 tahun. Perokok. Lelaki perokok. 34 tahun. Lelaki perokok. Okey, kalau identify dekat sini. Yang mana nilai dia? 34 lelaki perokok. Ni kan? 3.962. Okey. 3.962. Ingat kita ambil yang ni tau. Okey, lepas tu dia ingin mendapatkan pelindungan insurans sebanyak 500,000. Okey, dia nak pelindungan insurans sebanyak 500,000. Maksudnya nilai muka polisi tu, okey, nilai muka polisi tu adalah 500,000. Pelindungan tu 500,000. Okey, tu adalah kalau kita nak tahu pelindungan dia ni 500,000 kan. So kita boleh tahulah premium dia berapa. Kita boleh kira lah premium dia berapa kan. Okey, tapi dia kata Encik Lai ni juga dia nak tambah lagi polisi penyakit kritikal. Bukan setakat pelindungan insurans hayat sahaja. Dia nak tambah lagi polisi penyakit kritikal. Maksudnya okey. Macam ni, 2 lah kat sini. 2. Perlindungan insurans ni basically untuk yang kematian lah. Okey. Yang pertama ni untuk yang kematian. Sekiranya berlaku kematian, Encik Lai ni berlaku kematian, siapa nak uruskan jenazah dia? Siapa nak bayar hutang dia kalau dia ada hutang kereta ke apa kan? Macam itulah. So itu adalah perlindungan insurans tu berkaitan pasal kematian. Jadi dia nak tambah lagi polisi penyakit kritikal. Okey, so syarikat Semarak ni dia tawarkan penyakit kritikal kepada Encik Lai dengan memberi perlindungan sebanyak untuk penyakit kritikal ni tau. Penyakit kritikal ni 40% daripada nilai muka asas dengan kadar premium bagi setiap 1,000. Okey, saya jelaskan dekat sini. Sekarang ni Encik Lai dia nak dia nak perlindungan insurans yang asas. Perlindungan asas ni dia kata perlindungan yang kematian lah untuk diri dia kan. Perlindungan asas. Lepas tu dia nak tambah juga perlindungan untuk penyakit kritikal. Macam tu ada 2 lah. Okay, so untuk perlindungan asas dulu, kita ambil daripada formula ni lah.
premium dia. Berapa dia kena bayar premium untuk perlindungan asas ni. Okay, so premium ni berapa premium dia? Sekejap. Yang ni saya bawa sini. Premium dia ialah RM500,000 perlindungan dia kan. Okay, dengan okay, yang ni dia berdasarkan jadual tadi per 1,000 jadual tadi. Okay, darabkan dengan berapa tadi? 3.962. Okay, lepas tu awak kira yang ni. Kira tu dapatlah premium yang asas punya. Premium yang asas punya. Okay, kalau yang ni dapat 1981. 1981. Okay. Untuk perlindungan penyakit kritikal pula, dia kata sama jugalah. Penyakit kritikal tu bawa insurans hayat kan. Kan saya kata tadi insurans hayat ada 3 kematian, penyakit kritikal, hilang upaya. Insurans hayat, penyakit kritikal, hilang upaya, kematian. Okay. Perlindungan asas tu pasal kematian, penyakit kritikal. Okay. Untuk penyakit kritikal pun sama guna formula ni sebab dia bawah lagi insurans hayat. Jadi nilai perlindungan ialah 40%, 40% darab dengan 40% daripada nilai muka asas, iaitu RM500,000. Dia kata 40% daripada RM500,000 perlindungan yang dia nak. Okay. Per dengan kadar premium bagi setiap 1,000. Okay, 1,000 darabkan dengan 2.185. Okay. So daripada formula ni jugalah untuk perlindungan penyakit kritikal. Lepas tu kita tambahlah 2 ni. Yang ni dapat berapa? 437. Okay, tambahkan 2 ni. So 2418. Okay, boleh faham tak? Ada nak tanya? Alwin, Lohan Ian, Michelle, Haris Akil. Okay, so kita try buat soalan. Mana? Soalan nombor 3 dengan, cuba ini 3.1, soalan 3 dengan 4. 3.1. 3.1. Ni, nombor 3 dengan 4. Okay, cuba buat nombor 3 dulu. Ada nak tanya, boleh tanya.
Boleh buat ke? Tengok nombor 3 ni. Nombor 3 A, faktor yang menyebabkan Okey, nombor 3 soalan A, faktor yang menyebabkan perbezaan harga premium. Okey, lebih kurang yang macam tadilah, faktor dia nak tahu sebab kan. Tapi yang ni khas kepada insurans perjalanan. Apakah faktor yang menyebabkan ni harga ni kan semua beza. Jepun 62 untuk bilangan 1 hingga 4 hari. Beza ni kan, semua ni beza. So dia tanya apakah faktor. So jawapannya berada dalam jadual ni lah. Jawapan berada dalam jadual ni. Apa dia? Yang pertama ialah maybe tempat nak pergi iaitu destinasi. Destinasi. Dengan tengok Jepun dengan Australia. Jepun, Australia. Kalau Australia lagi jauh. Betul lah. Dari Malaysia, kalau dari Malaysia, Jepun, Australia lagi jauh. So dia lagi mahal. Jepun dekat sikit, okey, murah sikit. Dan destinasi, itu yang pertama, destinasi. Nyatakan faktor. Okey, so tengoklah dia bergantung kepada markah lah. Kalau dalam exam dia tuliskan markah dekat tepi. Kalau satu markah bolehlah destinasi. Kalau dia nak 2 ke 3, 2-3 markah, so kena bagi tahulah. Destinasi, apa lagi? Bilangan hari. Kat situ bilangan hari pun dah buat beza dah. Kan? Destinasi, bilangan hari. Yang ni pemegang polisi dan pasangan lah tu. Berapa keluarga ke. So maksudnya itu adalah jumlah orang yang diinsurankan. Jumlah orang yang ingin dilindungi. Okey, jumlah orang yang ingin dilindungi, yang ingin diinsurankan. So 3 benda ni lah yang kita nampak daripada jadual. Ke ada jawapan lain? Okey, nombor 2. Encik Faud ingin membawa isteri dan 2 orang anaknya pergi ke Jepun dari 6 Januari 2021 hingga 16 Januari. Berapa hari tu? 6 hingga 16. Termasuk 16 lah kira 6, 16 tolak 6, 10, 11 hari. Betul tak? Cuba kira 6, 7, 8 sampai 16 berapa hari. So package insurans yang manakah sesuai? Awak tengoklah. Dia kata Encik Faud, isteri, 2 orang anak. Berapa orang tu? Nak pergi Jepun, tengok. Total 4 orang kan? Encik Faud, isteri, 2 orang anak. 4 orang je. Boleh ambil yang keluarga lah, senang. Ambil yang keluarga, pergi Jepun. Untuk berapa hari? Tengok kat situ, 390 kot. So package insurans yang manakah sesuai? Package keluarga untuk 9 hingga 12 hari. Macam tu. Yang berharga 390. Tulis semua maklumat. Casey Huiling nak pergi Australia 5 hari setiap bulan. Setiap bulan nak pergi Australia sebab nak buat kajian. So yang mana yang better? Setiap bulan tu pergi. So better yang premium tahunan lah sebab nak pergi tiap-tiap bulan kan. Buat yang setahun terus. Dia seorang je, Huiling je, lelaki. 5 Australia 720. Senang tak? Senang je kan?
Nombor 4 ni sama macam contoh tadi. Senang saja. Ingat formula premium. Kalau dah siap boleh hantar di mana? WhatsApp saya atau Telegram ke? Jalan kira saja, tak apa. Tak perlu tulis soalan. Aisyah sebelum ni sekali lah kelas dengan Rafiq di Mia dan Adif. 4 orang ni sekali. Cikgu mana Dengan Rafiq je, Cikgu Amirul. Okay. Mia dan Adif cikgu mana? Ni Nazhan buat soalan nombor 3 dengan 4. 3 dah dibincangkan tadi, buat nombor 4 ni. Sama macam contoh tadi. Contoh nombor berapa yang tadi kita buat tadi? Kita bincang contoh nombor 3. Ini contoh nombor 3 ni sebelah sini. Ini contoh nombor 3. Lepas tu yang ni buat soalan nombor 4. Cuba ini 3.1. Okay, kalau tak ada apa-apa, boleh siapkan soalan yang ni.
Nombor 4. 3 dengan 4 lah. Kalau siapa masih tak faham boleh tanya. Nak tanya dalam grup boleh, nak tanya personal pun boleh. Okey. Soalan nombor 3, soalan nombor 4 dan soalan yang ni. Adalah dalam 3 soalan. Yang ni nanti saya akan bagi dalam bentuk screenshot je lah. Kau awak selesa yang macam mana? PDF ke macam mana? PDF boleh print. Selesa macam tu ke macam mana? Uish. Due date last hantar. Okey, hari ni hari Khamis kan? Before raya lah. Before raya. Siapkan by this week Ahad. Okey, sebab kan cuti kan. Okay lah, boleh lah sampai Isnin. Sampai Isnin. Minggu ni je. Lah kan. Sampai. Boleh lah. Sampai Isnin. Due date Isnin. Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa pertanyaan, so setakat ini sahaja dulu kelas kita pada malam ini. Terima kasih sebab semua berjaya untuk hadir. Okay, terima kasih. Seorang je lah Amir Afrina sebab dia ada exam esok. Tak apa, fokus exam dulu. Okay, itu saja. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lepas raya. Minggu depan tak ada Minggu depan Khamis tu kan. Raya kedua kan. Tak payahlah. Jumpa 2 minggu lagi. Okay, selamat Hari Raya. Okay, terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih, Okay. cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat hari raya. Waalaikumsalam.